Assalamualaikum guys. Hai guys. Okay, kita sambung dengan mata pelajaran kita sains dengan Cikgu Tuti. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan sains tingkatan 1. Terus dengan alat pengukuran jitu dalam sains. Okey, kita dah belajar tentang alat pengukuran. Kita ada 5, tapi kita pergi yang lebih jitu lagi. Okey, dan kemudian kita akan belajar tentang cara pengukuran, bagaimana nak mengukur, mengambil bacaan melalui alat pengukuran dan seterusnya. Mengapa alat bacaan itu tidak tepat sebab ada ralat. Okey, jom guys. So guys, kita tengok ada berapa alat pengukuran? Ada 5. Yang pertama adalah untuk mengukur panjang. Yang kedua adalah untuk mengukur jisim. Yang ketiga adalah untuk menyukat masa. Yang keempat adalah untuk menyukat suhu. Dan yang kelima adalah untuk menyukat arus elektrik. Okey, jom kita tengok alat untuk mengukur panjang. Selalunya kita gunakan pembaris, selalunya kita gunakan pita pengukur. Tapi kalau kita nak ukur rambut, ketebalan rambut, takkan kita nak guna pembaris kan? Mungkin tidak, mustahil lah. Mustahil sangat kalau kita guna pembaris, kita dapat menentukan ketebalan rambut ataupun ketebalan dinding cawan. Tidak mungkin kita ukur dengan menggunakan pembaris kerana bacaannya adalah kurang daripada nilai kosong. Mungkin 0.1, 0.01 cm ataupun 0.1 mm. Jadi kita perlukan alat pengukuran yang lebih jitu. Di sini kita tengok guys, ada angkut vernier. Di sini adalah angkut vernier dan di sini adalah satu lagi alat pengukuran iaitu tolok skru micrometer. Okey, jom kita tengok apa itu angkut vernier. Ini adalah wajah ataupun rupa angkut vernier. Angkut vernier ni adalah untuk kalau kita tengok di sini adalah untuk mengukur ketebalan, okey, diameter luar, diameter dalam dan juga kedalaman sesuatu objek. Bacaan yang paling kecil sekali yang boleh dibaca adalah 0.01 cm. Di situ ada berapa titik perpuluhan? Ada 2 titik perpuluhan. Ada 2 titik perpuluhan. Jom kita tengok macam mana nak tulis 0.1 cm. Alat ini sangat jitu tau. Kenapa? Dia boleh ukur sehingga 0.1 cm yang dikenali sebagai angkut vernier. Ada 2 vernier di sini. Kita tutup rapat-rapat jadi kita tidak akan salah untuk mengambil bacaan. Okey, jom kita macam mana kita nak baca angkut vernier ni. Yang pertama, guys kena pasti bahagian utama, bahagian-bahagian pada angkut vernier. Yang pertama kita ada skala utama di sini, dan bacaannya adalah di bahagian atas. Bahagian atas ya, saya tulis balik bahagian atas. Kemudian kita ada bacaan di bahagian bawah ni. Ini dikenali sebagai skala vernier. Berapa titik perpuluhan? Ingat ada 2 titik perpuluhan. Jadi macam mana nak baca bahagian atas ni? Kita kena baca sebelum kosong. Jadi sebelum kosong ni bacaannya adalah 3.2. 3 di sini, kemudian ada 2. Jadi kita tak boleh tulis 3.2, itu satu titik perpuluhan. Jadi kita tulis 3.20, 2 titik perpuluhan. Kemudian kita tambahkan dengan bacaan di bahagian bawah ni iaitu skala vernier. Pastikan bacaan itu mesti segaris macam ni. Segaris di sini adalah bernilai 2 di sini selepas kosong. Jadi kita letak 2, kita buat 2 titik perpuluhan, barulah kita dapat 2 titik perpuluhan tu. Kemudian kita campurkan dan kita akan dapat 3.22. Ingat unitnya adalah sentimeter. Okey guys, boleh baca ya? Iaitu skala utama campur dengan skala vernier. Skala utama berada di bahagian atas, skala vernier bahagian bawah. Kemudian kita campurkan dan pastikan 2 titik perpuluhan dan unitnya adalah sentimeter. Okey, pandai pun. Kadang-kadang bacaan kita tu tak tepat sebab mungkin mata kita salah baca ataupun disebabkan oleh alat pengukuran itu sendiri. Okey, alat pengukuran itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Okey, ini kita panggilnya adalah ralat. Ralatnya namanya ralat sistematik. Okey, contoh ralat sistematik ni akan mewujudkan bacaan kosong tu tidak berada, anak panah tu tidak berada pada huruf kosong. Jadi kita panggilnya sebagai ralat sifar. Jadi ralat sistematik ni sinonim dengan ralat sifar. Okey, ralat sifar adalah sebahagian daripada ralat sistematik. Okey, ralat sifar ini boleh ditentukan
apabila angkut vernier ni, anda tengok di sini angkut vernier, ni dekat sini ni kita tutup rapat ya. Bila kita tutup rapat, maksudnya nilai kosong tu akan berada pada garis anak panah tersebut. Okey, jom kita lihat guys macam mana agaknya ralat sifar ni. Okey, ralat sifar ni saya ulang balik, namanya adalah ralat sistematik. Kenapa sistematik? Disebabkan oleh alat pengukuran. Okey, kalau bacaan tu tak tepat disebabkan oleh alat pengukuran, maksudnya dikenali sebagai ralat sistematik. Ralat sistematik ni adalah ralat sifar. Okey, maksudnya di sini kalau ralat sifar tu tiada, maksudnya kosong pada skala vernier bawah sama dengan kosong pada skala utama dekat atas. Maksudnya dia berada dalam keadaan segaris. Di sini kalau segaris, kosong vernier, kosong skala utama, maksudnya dia tiada ralat sifar. Tapi macam mana kalau kosong di bahagian bawah ni berada selepas kosong di bahagian atas? Di sini kita panggilnya adalah ralat sifar positif. Jadi berapa nilainya? Kita cari yang segaris. Dekat sini segarisnya adalah 3. Jadi kena 2.0.03 dan ia dikenali sebagai ralat sifar positif. Manakala kalau bahagian skala verniernya, di sini awak tengok dekat sini guys. Okey, kosong ni berada sebelum pada kosong dekat atas ni, ini dikenali sebagai ralat sifar negatif. Jadi kita akan bacanya bukan daripada kosong di sini ya. Kita akan bacanya daripada 10 di sini. Jadi 10 ni akan bernilai, kita akan sebut sebagai kosong dahulu. Okey, jadi kita akan baca dekat sini. Okey, ini adalah kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 ini adalah segaris. Okey. Jadi 6 ni adalah segaris. Jadi kita akan baca daripada 10. Okey, kita akan mula dengan perkataan kosong. So kita terus kosong 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maksudnya mestilah segaris. Okey, mestilah satu garis lurus. Okey, jadi di sini adalah 0.06. Jadi kita baca daripada belakang, jadi dikenali sebagai negatif. Okey, macam mana nak baca bacaan sebenar ni? Okey, contohnya kalau kita dapat bacaan angkut vernier tu, kita dapat tadi 3.24. Okey, selalunya soalan dia akan keluar dua gambar rajah. Satu gambar rajah kita akan ambil bacaan dulu. Kemudian satu gambar rajah lagi dia akan tunjukkan sama ada ralat negatif ataupun ralat positif. Okey, di sinilah kita kena pastikan di manakah nilai kosong tu berada. Kalau kosong tu berada sebelum skala utama, dikenali sebagai positif. Kalau kosong tu berada sebelum skala utama, iaitu dikenali sebagai ralat negatif. Jadi contohnya di sini kita tolakkan dengan ralat sifar. Okey, contohnya 0.03. Jadi kita kena nyatakan positif ke negatif. Kita nyatakan di sini adalah positif. Kita tekan kalkulator 3.24 tolak tambah 0.03. Jadi bacaan sebenarnya adalah 3.21. Unitnya adalah sentimeter. Okey, tetapi kalau ralat tu negatif macam mana pula ya? Jadi kita padam dulu. Okey, dan kemudian kita akan tengok bacaan angkut vernier pada gambar rajah yang pertama mungkin 3.24 macam tadi, dan kita tengok pula kosong ni berada di sebelum pada skala utama, kosong bawah berada sebelum daripada kosong atas, maksudnya ralat itu negatif. Kita baca daripada belakang dan kemudian kita dapat 6 pada satu garis lurus. Jadi kita tulis 0.06. Disebabkan kita baca daripada belakang dan ralat itu ada negatif, kita kena tulis negatif. Kemudian barulah kita gunakan formula. 3.24 adalah bacaan angkut vernier pada rajah yang pertama. Kemudian kita tolak dengan ralat negatif. Jadi jangan lupa tanda negatif di sini. Kemudian kita campurkan tersebut. 3.24 tolak-tolak akan jadi tambah. Ataupun kamu tekan saja kalkulator 3.24 tolak. Kamu tekan lagi tolak 0.06. Jadi kamu dapat 3.30 cm unitnya. 2 titik perpuluhan. Okey. Di sini saya jelaskan balik.
Kosong, ralat positif kita baca daripada tanda kosong. Manakala ralat negatif pula kita baca daripada tanda 10. Okey. Okey guys, ini adalah tolok skru mikrometer ya. Tolok skru mikrometer ni lebih jitu. Sebab apa lebih jitu? Sebab dia boleh mengukur yang lebih nipis, iaitu objek yang lebih kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Dan selalunya kita akan ukur 2 titik perpuluhan dalam unit milimeter. Ingat ya, dalam unit milimeter. Yang paling kecil adalah 0.01 milimeter. Mikrometer, milimeter. Jadi dia lebih jitu daripada angkop, lebih jitu daripada angkop, vernier dan juga pemparis. Jadi soalan nyatakan alat pengukuran yang lebih jitu untuk mengukur panjang, jawapannya adalah tolok. Jawapannya adalah tolok skru mikrometer yang lebih jitu. Okey guys. Jom kita perhatikan bahagian utama di sini dan juga bahagian skala verniernya di sini. Skala vernier ni ada 50 bahagian. Maksudnya bacaan yang paling tinggi dekat sini adalah 50. Dan satu sengatan seperti mana saya cakap mikrometer maksudnya milimeter. Kita baca dulu skala utama. Macam mana nak baca skala utama? Di sini ada lembu 3. So kita tulis 3 titik. Kemudian di sini ada setengah. Jadi 3.5. 2 titik perpuluhan kita letak kosong. Kemudian unitnya adalah milimeter pada skala utama. Di sini adalah skala utama. Manakala skala verniernya kita baca sahaja 35, 36, 37, 38. Maksudnya 38 ni berada dalam keadaan serenjang, iaitu segaris. Maksudnya 38 mesti 2 titik perpuluhan. Sebab itulah kita akan tulis 0.38. Kerana satu sengatan adalah 0.01 milimeter. Kemudian kita campurkan 3.50 tambah dengan 0.38, kamu akan dapat 3.88 dan unitnya adalah milimeter. Mikrometer maksudnya milimeter. Okey guys, saya ingatkan ya, untuk baca skala vernier dan juga skala utama, pastikan mata kamu adalah serenjang. Serenjang ni berapa degree? 90 degree. Maksudnya garis lurus untuk mengelakkan ralat paralaks yang disebabkan oleh kecuaian mata kita sendiri. Jadi bacaan yang kita akan ambil, kalau kita baca daripada mata atas ni, ini lebih kurang sudutnya 45 degree. Maksudnya bacaan itu akan menjadi salah. Begitu juga kalau kita baca dari segi bawah. Okey, dari bawah juga salah. Mesti serenjang. Okey, serenjang maksudnya satu garis lurus. Okey guys. Okey, sama dengan angkut vernier, untuk mengelakkan ralat sistematik yang disebabkan oleh alat pengukuran tersebut, kita kena pastikan bahawa tolok skru mikrometer rahangnya perlu ditutup sepenuhnya supaya bacaan dia berada skala utama dan juga skala vernier berada dalam keadaan serenjang. Jadi ini menunjukkan tiada ralat sifar. Jadi bacaan kita adalah tepat. Tapi kalaulah di skala utama kosongnya berada di atas, berada di atas pada skala vernier, maksudnya itu adalah ralat positif. Kita tengok juga bacaannya serenjang. Di sini adalah nombor 1. Jadi bacaan ralat sifar positifnya adalah positif 0.01 milimeter. 2 titik perpuluhan ya guys, ingat. Kemudian kalau kosong skala utama berada di bawah pada skala vernier, maksudnya itu adalah ralat negatif. Tidak perlu baca daripada belakang. Kita terus baca daripada kosong, cari yang serenjang 0, 1, 2. Jadi 2 adalah serenjang. Jadi dia adalah negatif kerana dia berada di bawah skala vernier. Jadi bacaan tolok skru mikrometer tolak dengan bacaan sifar. Contohnya 3.2 tolak dengan ralat sifar positif 0.01. Jangan lupa letakkan tanda di sini kemudian kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat bacaan tersebut. Begitu juga dengan ralat negatif. Tukarkan tanda positif ini kepada negatif dan kemudian kamu teruskan dengan bacaan tolok skru mikrometer tolak dengan tolak sifar negatif. Ralat negatif, kamu akan dapat bacaannya. Okey, saya harap kamu jelas. Okey.
Okey, jadi kita ada alat pengukuran yang lebih jitu. Daripada pembaris, kita ada angkop vernier. Ini adalah angkop vernier dan ini adalah tolok skru micrometer. Dan tolok skru micrometer yang lebih jitu untuk mengukur panjang. Okey, untuk mengukur jisim pula, kita ada perkataan di sini iaitu digital. Okey, digital apa? Digital neraca. Kemudian suhu juga kita akan ukur dengan termometer digital. Okey, jadi dia akan memberi bacaan yang lebih kecil iaitu sehingga 0.1 degree Celsius. Mungkin badan kita akan dapat 3.7.5 degree Celsius iaitu 1 titik perpuluhan. Ini menunjukkan alat termometer itu sangat jitu. Kadang-kadang kalau kita gunakan alat pengukur yang letak bawah lidah tu, kita tidak akan dapat sengatan 0.1 tu. Kita terus hampirkan menjadi 38 degree Celsius. Jadi untuk jitu kita guna termometer digital. Manakala untuk arus elektrik kita tak perlu gunakan ammeter dan makmal. Kita akan guna digital juga yang akan memberikan bacaan yang lebih tepat iaitu dari segi 2 titik perpuluhan iaitu sehingga 0.01 dan unitnya mestilah ampere. Okey. Jadi guys, kalau bacaan tu tak tepat, maksudnya dia ada ralat. Ada 2 ralat, satu ralat sistematik, satu ralat rawa. Sistematik ni disebabkan oleh alat pengukuran. Okey, disebabkan oleh alat pengukuran itu sendiri. Manakala rawak pula disebabkan oleh mata kita tidak berada dalam keadaan serenjang. Satu garis lurus. Okey, jom kita baca dulu. Okey, kita perhatikan ralat rawak. Okey, ralat rawak, rawak ni maksudnya dari segi mata. Mata maksudnya tidak serenjang. Okey, bila tidak serenjang, dia akan menyebabkan relaks paralaks. Okey, akan menyebabkan relaks paralaks. Okey, tengok di sini relaks paralaks. Maksudnya cuai semasa mengambil bacaan ataupun salah teknik. Salah teknik ni maksudnya kita tidak serenjang. Mata tidak serenjang. Okey, mata tidak serenjang. Jadi bacaan itu salah. Untuk cara mengatasinya, kita kena ambil beberapa kali, sekurang-kurangnya 3 kali untuk mengatasi ralat rawak ataupun lebih dikenali sebagai ralat paralaks, iaitu mata kita tidak serenjang. Dan yang terakhir sekali adalah ralat sistematik. Okey, ralat sistematik ni adalah disebabkan oleh alat pengukuran yang tidak tepat. Kenapa ralat pengukuran ni dia menunjukkan ralat sifar? Sebab ralat sifar tu tidak serenjang. Okey, tidak segaris. Okey, mungkin ralat bahagian bawah berada sebelum atas ataupun berada selepas di bahagian atas. Jadi itu menunjukkan ralat tu ada ralat sifar. Okey, ataupun dikenali sebagai ralat sistematik. Ingat, ralat sifar ni ada ralat sifar positif. Okey, dan juga ralat sifar negatif. Okey, jadi bacaan sebenar tu perlu ditolakkan dengan ralat sifar, barulah kita akan dapat bacaan yang diambil tu perlu ditolakkan dengan ralat sifar, barulah kita dapat bacaan sebenar. Jadi cara mengatasi untuk ralat sistematik ni, kita perlu mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukuran yang baru. Ambil alat pengukuran yang baru, pastikan tiada ralat sifar, barulah kita akan dapat bacaan yang tepat. Okey, so hari ini kita dah belajar tentang alat pengukuran dan juga ralat. Jadi, kita jumpa lagi untuk pengajaran yang seterusnya. Jadi, saya harap semua anda faham ralat dan juga alat pengukuran yang jitu. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Tuti berakhir di sini.